Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa ma nasina wa 'allamtana wa zidna 'ilma. Syafi'i. Iaitulah dalam bab sharf, pertukaran mata wang. Pertukaran mata wang, duit dengan duit, emas dengan emas, perak dengan perak, pertukaran mata wang. Orang bawa duit dinar dengan dirham, ada duit emas dengan duit perak. Hari ini dinar hanya jadi ada duit dinar kali skala yang bawa hari ini iaitulah duit kertas ataupun ganti daripada kertas plastik untuk poket tu je. Sebagaimana telah kita bincangkan bahawa semua kertas ke apa yang kita bawa itu mempunyai nilai keuangan, mempunyai nilai mata wang. Maknanya dia ada as-samaniyah. Bahasa Arab kata as-samaniyah, mana nilai keuangan, ganti daripada emas dengan perak. Jadi walaupun dia kertas ataupun yang kita panggil duit siling, duit koin kita tu, maknanya semua benda tu duduk di bawah kategori emas, ganti daripada emas. Jadi oleh kerana dia ni ganti daripada emas, maka kerja buat dia, muamalah dia sama dengan muamalah dengan emas dari sudut pertukarannya. Jadi kita dah bincangkan tentang syarat-syarat. Syarat-syarat nak tukar duit dengan duit atau emas dengan emas ni, dia panggil sharf ini, mestilah benda tu mari daripada beberapa syarat yang ada. Yang pertamanya, wujud persamaan di antara dua barangan yang sama jenis. Mesti sama. Contohnya, kita nak tukar ringgit dengan ringgit. Ringgit dengan ringgit mesti sama banyak. 500. Walaupun bilangan tu mungkin berbeza. Yang 500 daripada satu orang panggil yang sekepi 50 dengan sekeping RM1 sama lain dari sudut bilangan, tapi nilainya mesti sama. 500 sama 500. Nak tukar emas dengan emas sama juga. Maknanya tak buat itu. Syarat yang pertama sama. Syarat yang kedua, penyerahan serta-merta. Penyerahan serta-merta ini mungkin berlaku sedikit permasalahan di kalangan kita. Karena itulah bila disebut, tengok dalam kitab kita muka surat 1418, syarat dalam tukaran mata wang ialah tidak wujud jarak masa bagi penyerahan kedua-dua atau salah satu barangan. Jika satu pihak berkata, tukarkan saya 1 dinar dengan 10 dirham, cuma saya akan serahkan 1 dinar tadi selepas 1 jam. Satu pihak lagi berkata, saya tukarkan untuk anda. Pihak pertama tadi membalas, saya setuju, maka akal itu tidak. Jadi benda ni mungkin contoh dia buat sendiri wang dinar. Yang kita hari ni telah tukar duit. Kita bagi duit RM100 nak pecah duit, nak tukar duit. Kalau kawan kita tak ada, nantilah duit kita ada, saya hantar balik dan atau sekejap lagi. Itu pun sudah dikira tidak sah, karena tidak berlaku pertukaran serta-merta. Jadi ini yang perlu ditekankan di sini. Penyerahan serta-merta yang berlaku yang apa ni di antara duit ni. Dan memang di kalangan kita main mudah-mudah. Tak apa, tak ada tukar, bagi karya. Bagi saya nanti mana karya lah jumpa di masjid. Itu pun sudah dikira satu kesilapan, kerana benda itu tidak berlaku sharf, tidak berlaku pertukaran pada waktu. Yang ketiga, syarat yang ketiga iaitu penyerahan dalam majlis akad. Itu tak boleh kita tunggu di luar majlis ataupun nanti baru nak tukar. Tak boleh. Sambungan huraian kita dalam bab ini, dalam bab penyerahan dalam majlis akad ini, tengok muka surat 1421, pertukaran atau penggunaan sebelum itu. Jadi ini bab lain. Maknanya syarat pertukaran itu yang pertama sekali sama nilai.
1000 sama 1000, juta sama juta. Yang kedua, pertukaran dalam majlis akad. Serta-merta tukar duit sendiri, yadan biyadin syarat kata, hak atau hak dalam lafaz yang lain. Yang kedua, dalam majlis akad. Kalau kita akad sini tak boleh keluar daripada sini, boleh kita dah berlaku pertukaran. Sambungan perbahasa kita dalam bab pertukaran atau penggunaan belum diterima. Maknanya kalau belum kita terima, kita tukar dah, tapi kita tak ambil benda tu. Tak ambil. Dalam majlis tu juga apa jadi? Dia panggil istibdal badal sarf bi ghairihi atau tasarruf bi qabla qabdihi. Tasarruf maknanya kita guna sebelum kita ambil. Cuba kita tengok dari sudut apa yang contoh yang ada dalam kitab ni, kemudian kita cuba tatbikkan atau applykan kepada muamalah yang ada di tangan kita hari ini. Barangan yang ditukar milik ini tidak sah ditukar sebelum ia diterima. Hak kita tukar tadi, kita tak ambil. Tak apalah, buat bagi kau orang tu. Maknanya dengan arahan kan, apa-apa saja kita buat, kita tak ambil, kita tak terima betul. Tapi kita tukar kali yang kedua. Bertukar milik kali yang kedua. Contohnya, jika kedua-dua pihak bertukar-tukar tangan 100 dirham perak dengan sebentuk gelang emas. Maknanya orang ni satu gelang emas, jual adanya 100 dirham perak. Dan sebelum kedua-dua atau salah satu pihak menerima barangan tersebut telah ditukarkan dengan barangan lain yang punya nilai yang sama. Dibeli benda lain dah. Yang tak ada ambil lagi emas tu, tak ada ambil lagi gelas ni, ditukar pula dengan benda lain. Akad ini tidak sah kerana penerimaan barangan seperti yang dinyatakan dalam akad tidak berlaku. Maknanya benda ni kita tak ambil. Walau bagaimanapun, jika barangan yang cuba ditukar tadi dikembalikan dan diserahkan dalam majlis akad, dan barangan yang dinyatakan dalam akad tadi diterima sebelum kedua-dua pihak berpisah, maka akad itu tidak sah. Maknanya belum kita ambil lagi, kita suruh beli, kita jual pada orang lain dah. Maka dipanggil di sini tidak berlaku qabdun. Qabdun maknanya tidak berlaku bertukar tangan, bertukar milik. Selain itu, kedua-dua pihak juga tidak mempunyai hak bertindak tasarruf, maknanya bertasarruf, sebelum barangan tersebut benar-benar diterima. Contohnya, hak menjualnya atau menghadiahkannya. Kita nak jual, kita hadiah ke orang. Ini kerana proses bertukar-tukar tangan tidak berlaku. Sedangkan proses tersebut menjadi syarat sah kontrak ataupun akad tukar mata wang. Mana duitnya tak berlaku pertukaran. Dengan ini jelas adalah tidak sah tukaran mata wang antara pembeli dengan pembeli kedua, dengan pembeli ketiga dan seterusnya, jika salah satu pihak tidak menerima barangan yang dijualnya daripada penjual sebelumnya. Malah mungkin berlaku jual beli antara pihak pertama dengan pihak kedua, kemudian dengan pihak ketiga, semuanya melalui talian telefon ataupun disebut sekarang dengan nama internet. Semua akad ini tidak sah dan pendapatan melalui cara ini adalah pendapatan yang haram, yang tidak betul. Hari ini dia panggil perniagaan cara internet. Ini berlaku tak berlaku dalam masyarakat kita? Berlaku. Kerana itulah kita duk main saham cepat kaya, saham lambat kaya, ke saham berapa melalui internet ini. Ada satu halal fani, benda yang tidak jelas dalam masalah ini, dalam masalah qab, masalah bila kita terima barang. Semuanya main ke ujung jari. Kayak kita beli daripada mereka, beli pada mana, China, Taiwan, beli barang. Kemudian kita tak tengok benda tu lagi. Tak mari pun di kampung kita. Tiba-tiba kita dah publishkan benda tu, pamerkan dalam blog kita, dalam laman kita, bahawa ni barang saya jual. Dia orang beli pula dengan kita dan kita transfer balik kepada orang itu. Maka permainan begini mengikut dalam syariat tidak sah kerana kita tidak terima barang itu dan kita tidak milik. Ini dalam itu dia masalah sarf ni, masalah pertukaran ni, satu masalah yang tidak ambil benda yang kita jual, yang kita beli. Berlaku ke tak berlaku? Ini dalam pembelian secara internet. Beli secara internet tak ada masalah. Tapi kita beli betul. Mana barang awak? Dia tunjuk dalam gambar. Ini barang saya ni, sifat dia macam ni, berapa dia punya timbangan, besar mana, kita boleh tahu. Jadi dia panggil mengikut katalog dia, sudah ada. Bila kita setuju, macam mana cara kita nak beli? Kita hantar balik barang duit kita tu melalui bank. Orang buat transfer duit, tak apa.
Dia pun bila dia terima, dia menyatakan bahawa saya sudah terima bayaran tersebut. Mana berlaku dah jual beli. Tetapi barang tu dia kena hantar mari ke kita dulu. Apa kita tengok betul-betul barang ni kena dengan apa yang dijanjikan. Sifat-sifat dia sudah ada, barulah kita boleh jual balik kepada orang lain. Jadi kalau mai orang panggil beli atas angin gini, mengikut syarat Islam tidak sah, kerana belum masuk dalam milik kita. Mana benda tu tidak masuk dalam milik kita. Itu di antara syarat yang ada dalam kitab kita ni. Kemudian kita lihat hari ni bab kita ni bab besar, bab tukar duit. Tapi kalau kita nak lihat perkara-perkara yang berlaku hari ini dalam muamalat, terutamanya muamalat dalam di bank dan sebagainya, banyak barang-barang yang kita beli tidak berlaku. Dia tindih beli. Ini terikat bila kita tengok dalam akad kontrak yang dibuat oleh bank, peraturan bank negara Malaysia. Contohnya, kalau orang nak beli benda, nak beli rumah ke, nak beli kereta ke, orang yang beli ni kena pergi bayar ke kedai. Deposit kena bayar 10%. Itu syarat dia tu, 10% mesti kena bayar. Inilah di antara halangan yang bank Islam hari ni memang dia kena cari satu jalan lain yang boleh menyelesaikan masalah. Kalau tidak, kita pergi beli dengan ejen, dengan tuan kereta, dengan tuan rumah beli. Bayar dah 10%. Bayar 20-30 ribu dah bayar. Muka orang panggil. Tiba-tiba bila kita pergi ke bank, akad balik 90% lagi yang dia bayar tu kita akad balik. Dia akad barang mana tu masalahnya? Kita pergi akad di atas barang yang telah kita beli dengan bank, dengan syarikat. Jadi itu dia panggil pertindahan akad. Karena itulah masalah hari ini. Permasalah kita dalam masalah perbankan Islam ini, masalahnya yang pertama sekali undang-undang sendiri yang tidak jelas dalam masalah ni. Mesti kena bayar. Memanglah undang-undang itu nak sekat daripada berlaku penipuan. Tetapi oleh kerana syariat ni, bila kita nak beli barang itu mesti menjadi milik orang tu. Mana kalau nak beli kereta ni dengan bank kena milik kereta kita tu. Barulah dia jual balik kita. Baru dia jual kepada kita. Sekarang ni kalau kita pergi beli dah 10%, benda tu jadi milik kita. Walaupun 10%. 5% pun milik kita dah. Tiba-tiba biasa lagi akad bank, saya jual lah kereta tu 90% lagi kepada awak. Jadi macam mana dia jual barang kita kepada kita? Nampak tak pertindihan benda tu? Tindih benda. Jadi itu dari antara benda yang kita kena halusi. Waktu nak pergi beli tu tanya pegawai-pegawai, cari orang-orang Islam. Muka bank-bank dia pun cap pegawai habis dah. Hal ini sembelih, hal ini tak sembelih. Tidak begitu kan bank lah ni. Jadi kalau nak berhati-hati betul, cari bank yang betul-betul sudah sembelih semuanya. Yang sudah masuk sunat, masuk orang panggil sudah sunat dah. Ni setengah bank capo. Hal ini jauh, hal ini tak jauh. Jadi pegawai tu boleh kurang pegawai sama juga. Jadi kita kena tanya betul-betul macam mana kaedah deposit tu kena buat macam mana. Jadi sebahagian daripada nak menyelesaikan masalah jual benda hak tak akad, tak ambil ni. Jadi bila orang ni nak bersetuju nak beli dengan dia ataupun nak sewa dengan dia, maka pihak bank ni akan lantik orang ni, kamu dilantik secara resminya wakil kita untuk pergi beli benda tu. Jadi kita pergi beli dengan tuan kereta atau tuan rumah ni, bahawa saya ni mewakili pihak bank beli barang untuk dia. Jangan akad untuk kita. Semua kita sign ni di atas nama wakalah, di atas nama wakil. Jadi kalau tidak, jadi tindak kita pergi beli barang kita. Ataupun bank tu jual kita barang kita. Jadi berlaku pertembungan, pertindihan benda kita sendiri dengan benda orang jual barang kita. Moga semua main tak kertas, tapi masalah hari ni masalah akad tu duduk mana. Jadi benda-benda yang halus-halus lagu tu kita tu nampak. Macam dalam bab kita ni syarat dia tadi, iaitulah syarat tentang mesti tukar duit pun mesti bersegera. Tukar selalu ambil. Belum keluar dalam kedai tu kena tukar dah duit. Jangan duduk main. Tak apa. Tak ada cucu ambil nanti kare. Kalau tak ada, dia tak ada duit, istihar lalu. Declare saya butai dulu. Habis gitu. Bayar kare. Ataupun kita beri butai ke saya. Ambil butai dulu lah. 500. Bila ada duit mana-mana kare, mari bayar. Jadi maka tidak berlaku sharp. Kerana hutang tu lain. Kita akan masuk dalam bab hutang sekejap lagi insyaAllah. Syarat yang ketiga dah selesai dah kita ni. Iaitulah syarat tentang penyerahan dalam majlis akad. Yang keempat, akad tersebut mestilah muktamad tanpa syarat. Jadi akad jual beli barang-barang sarf ni, barang riba ni, dia mesti akad tanpa syarat.
Maknanya syarat kita nak buat kata tukar karya lah, ambil petai karya, tak boleh dah. Kerana kalau tidak, maka berlakulah serahan di luar majlis. Jadi tak boleh. Maksudnya tiada syarat yang diletakkan untuk kedua-dua atau salah satu pihak. Mana tak ada syarat. Jika kedua-dua pihak yang bertukar-tukar mata wang menetapkan syarat kedua-dua atau salah satu pihak berhak menuntut khiyar. Khiyar itu untuk pilihan. Dalam masa sehari atau 2 hari atau lebih atau kurang daripada itu, tukaran tersebut tidak sah. Kenapa? Kerana barang sarf ini, barang pertukaran ini dipanggil barang riba. Duit dengan duit ataupun duit dengan emas, emas dengan perak. Lain timbangan tak apa, tapi masa tu mesti dalam majlis. Sebaliknya, pertukaran ini tidak sah. Ini kerana seperti yang dimaklumi, syarat sah akad ialah wujudnya proses bertukar-tukar barangan. Sebaliknya, hak khiyar, hak pilihan itu menghalang milikan penuh oleh kedua-dua pihak. Bila kita beri syarat, saya tak beri lagi ni, bayar dah, tapi saya nak mikir dulu lah, nak pilih. Maka itu, bila kita mikir, maknanya benda tu tak berlaku pertukaran secara total, secara jumlah. Kerana masih lagi duk mikir lagi. Nak mikir sebelum beli. Tengok dulu barang tu. Tak apalah saya fikir 2 hari, saya mari. Kalau setuju mari, tak mari tak setuju, jual ke orang lain. Tapi kalau dah akad dah beli dah, tak boleh kita fikir. Sebaliknya, hak khiyar menghalang milikan penuh oleh kedua-dua pihak. Oleh itu, tukar menukar barangan sebenarnya tidak wujud kerana tidak wujud pemilikan penuh. Dengan ini tidak sah tukaran ini kerana tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Adapun khiyar syarat itu tak boleh, tetapi khiyar untuk melihat, khiyar ru'yah atau khiyar aib. Khiyar aib ini kalaulah benda ni kita beli dah, tukar siap dah, akad dah jelas, tapi ada cacat, janji sempurna semua barang gini weh. Balik-balik rumah tengok ni pecah, ni tak cukup, mata jatuh contohnya, maka itu dia panggil ada aib cacat, maka berhak kita hantar balik. Tukaran mata wang adalah sah jika membabitkan wang yang dipamerkan. Contohnya, penjual berkata, saya jual kepada anda, atau saya tukar wang dinar ini dengan wang dirham. Begitu juga jika tukaran tersebut membabitkan barangan yang hanya dinyatakan sifat-sifatnya sahaja. Contohnya, penjual berkata, saya jual kepada anda rantai emas dengan sifat-sifatnya seperti berikut, yang ada pada saya dengan 100 gram emas yang ada pada anda. Mana benda hak saya ada ni sifat dia begini. Saya nak jual kepada awak dengan 100 gram emas yang ada pada awak. Ataupun dengan gelang perak yang mempunyai sifat seperti yang dinyatakan yang ada pada anda. Tukaran ini sah dengan syarat mereka mengeluarkan barang-barang tersebut dan saling bertukar tangan sebelum berpisah, seperti mana yang dimaklumi. Mana jelaslah pertukaran itu berlaku dalam majlis. Dengan ini, bagi pihak yang tidak melihat barangan yang dijual beli tersebut, dia bolehlah menerimanya apabila barangan tersebut dikeluarkan dan ditunjukkan kepadanya. Atau dia boleh menolaknya jika dia dapati sifat-sifat yang dinyatakan tidak terdapat pada barangan yang dipamerkan. Maknanya janji lagu lain, keluar barang lagu lain, boleh tolak. Walau bagaimanapun dia diwajibkan menerimanya jika semua sifat yang dinyatakan wujud. Maknanya sifat yang ada belakang dah, tapi kita serah tak kenal pula. Jadi sedangkan akad jual beli sudah selesai, maka tidak ada hak lagi untuk kita menarik balik. Begitu juga apabila kedua-dua barangan tersebut telah diterima, sama ada yang dipamerkan sebelum itu atau hanya dinyatakan spesifikasinya, kemudian wujud kecacatan pada barangan tersebut. Maknanya sifat-sifat dia sudah jelas, tapi ada cacat. Pihak tersebut berhak memulangkan semula barangan yang cacat, membatalkan tukaran dan kemudiannya meminta kembali barangan yang telah dijualnya. Walau bagaimanapun dia masih boleh bersetuju dan meneruskan akad tanpa membatalkannya. Kalau dia tengok punah sikit ni, nak cari orang lain agak payah dah, tak apa, dia boleh terima dengan keaiban, dengan kekurangan yang ada itu atas kita. Mana kita ada hak untuk hantar balik dan kita juga berhak untuk meneruskannya. Dengan ini kita dapat fahami khiyar untuk melihat, khiyar ru'yah dia panggil, khiyar ru'yah dan khiyar aib wujud dalam pertukaran mata wang dan sah
kerana hak ini tidak menghalang pemilikan dan tidak menghalang proses pertukaran barangan yang menjadi syarat sah kontrak. Macam kita ginilah, kalau kita tukar duit siap dah, tiba-tiba kita tahu duit yang dia tukar ni pelesu, itu aib lah, tu pelesu tak. Tengok suluh dengan lampu dia nampak, tak ada orang duit ni, sah dah pelesu. Maka pada waktu itu kita berhak panggil balik orang itu. Tak jadi, macam mana tukar duit pelesu ni? Mana bagai ni bagai aib yang tak laku, kita nak jual balik pada orang lain. Jadi habislah kita dalam bab sambungan kepada penjelasan kepada bab yang kita bincang sebelum ini, iaitu dalam babus sarf. Babus sarf maknanya pertukar mata wang. Kita pun dah tahu dah apa makna sarf, iaitu tukar mata wang. Sama ada dia itu berbentuk kertas atau memang duit emas betul, atau pertukaran emas dengan emas sendiri. Itu pun termasuk dalam sarf. Kerana dalam kita belajar dalam kaedah riba yang baru yang dulu, bahawa ni perkara yang Nabi kita sebut dalam bab riba ni. Nabi kata az-zahabu biz-zahabi, emas perak. Dua perkara ni disebut dengan nama as-samaniyah, mana benda yang ada nilai keuangan. InsyaAllah lah dengan adanya alat tayangan kita ni, mungkin satu hari kita akan tayang carta dia bagaimana untuk kita faham hak ni dia panggil nilai samaniyah, dan bagaimana pertukaran itu berlaku. Mungkin lebih jelas lagi dengan adanya alat ni, insyaAllah. Jadi itu as-samaniyah, asalnya emasnya perak. Tapi bila mari bersama kita hari ni, orang tak bawa ada emas dengan perak, yang adanya duit kertas. Maka duit kertas ni telah menggandang ganti, mengambil tempat emas dengan perak. Maka sebarang pertukaran emas duit kertas, maka dianya memerlukan kepada pertukaran yang segera, bertukar tangan dengan segera dalam majlis akad. Jadi kita baiki baliklah apa yang kita tersalah belum pada ini. Kita minta ampun dengan Allah SWT dan kita taubat. Memang kita banyak berlakulah, boleh katakan hampir jarang orang tak kena. Bila kita tukar duit tak terus ambil, tak apalah, bila-bila bagi pun mungkin kita kawan kita kena. Jadi sedangkan benda tu sudah berlaku riba kerana tidak berlaku pertukaran segera. Jadi kita syubhat ini pun ditimbul oleh sebahagian daripada orang-orang agama, ustaz-ustaz terlebar kita kata tak ada riba dalam bab kertas, tak ada dah. Yang adanya Nabi kita sebut dalam hadis az-zahabu biz-zahabi, emas dengan emas. Ini duit kertas. Jangan oleh kerana kalau kita ilgha, kalau kita cancelkan emas ni sebagai satu barang yang itu duit kertas ni sebagai barang yang tidak ada riba, maka banyaklah berlaku masalah hari ni. Kerana semua benda yang duduk di mana hari ni? Duduk di kertas. Duit kertas. Orang tak bawa ada emas ni. Jadi betul dah pandangan alim ulama kita, bukan peringkat kita kampung kita, tidak, peringkat antara bangsa. Dia panggil al-majma' al-fiqhi, yang bersidang di Jeddah, yang berpusat di Jeddah dan juga yang berpusat di Mekah, telah memutuskan bahawa kertas ini adalah ganti daripada emas dengan perak, dan dia mempunyai nilai yang tersendiri. Maknanya bila sebut duit, maka bila berlaku pertukaran begini perlu disegerakan. Jadi kita cuba buatlah, terutama lagi bagi sahabat-sahabat kita yang jaga kedai emas tu, maka kena hati-hatilah. Perbezaan di antara emas dengan dengan perak, mesti kena ada satu ilmu khusus tentang jual beli. Kalau tidak pagi dengan petang, kita duduk di bawah laknat Allah SWT kerana berlakunya perkara-perkara riba yang diharamkan oleh Allah dalam bab tersebut. Kita berpindah kepada bab al-babul khamis, bab yang kelima, al-qardu. Al-qardu dengan makna hutang. Jadi dalam kita belajar di awal kitab kita dah jumpa apa makna tarikh jual beli. Tarikh jual beli itu sendiri apa? Terlupa dah kita tarikh. Tarikh jual beli itu maksudnya mubadalatu malin bimalin. Coba kita lihat. Dia tulis di sini, tengok muka surat 1286 lagi, awal lagi. Menurut istilah fuqaha, jual beli ialah akad yang merujuk pada pertukaran sesuatu harta dengan harta yang lain bagi tujuan pemilikan kekal. Dalam akad tersebut mestilah wujud pertukaran harta untuk tujuan pemilikan. Jadi dalam kitab kita ni tak tambah, ada setengah lagi kitab yang lain, dia kata bahawasanya jual beli itu mubadalatu malin bimalin.
au manfaatin mubahatin ala wajhi ta'bid ghair riba wa qardin. Jadi tarikh ini memang tepat. Mubadalatu malin bimalin, pertukaran harta dengan harta. Au apa ni, sama ada harta tu betul ain, dia tukar duit dengan duit, kereta dengan kereta, rumah, itu panggil ain. Au manfaatin mubahatin, ataupun kita jual manfaat. Ibunya tak jual manfaat dia. Boleh tak boleh jual manfaat? Ini agak susah sikit. Jual manfaat ni macam mana? Contohnya, orang ni duduk rumah, tanah dia dengan tanah kita satu lain. Waktu pecah luk ke, boleh saka ke, ikutlah apa cara pun. Bila dia belah pak tanah, orang ni duduk betul-betul di belakang rumah kita. Dia nak keluar ke jalan besar, jalan utama, dia mesti melalui tanah kita. Bila dia minta beli, tentulah kita tak bagi. Kalau kita bagi, maknanya tanah orang duduk dalam pagar kita. Payah sikit tu. Payah tak payah, jadi milik orang. Jadi macam mana nak menyelesaikan masalah ni? Nak menyelesaikan masalah supaya orang ni mempunyai hak sampai bila-bila. Tidak ada hak, tak boleh tuai tanah hak depan dia ni menghalang dia lalu. Macam mana nak suruh jadi? Mungkin waktu dia baik, dia buka pintu, tapi waktu dia kelahi, anak-anak dia nanti kau action lah, orang belakang dia tekan, tutup pintu pagar, habis kita. Nak jual tak nak jual, maka pada waktu itu dia boleh berunding jual manfaat. Bahawa saya beli apa? Beli keizinan nak lalu di atas tanah awak ni selagi saya duduk belakang ni. Maka dia panggil beli manfaat. Tanah tak beli. Maka dia berhak beli 10,000 ke 50,000 ke, beli lalu. Jadi oleh kerana dia sudah akad bahawa dia beli manfaat ni dan tuan dia telah jual manfaat ni, maka tidak ada hak lagi dia nak halang kawan itu lalu ke dalam tanah dia. Itu dipanggil beli manfaat. Al-mubahah yang harus ala wajhi ta'bid, dengan cara jual beli ni mesti semua hidup. Tidak kata 20 tahun lah saya jual, itu bukan jual, itu sewa. Kalau sewa berwaktu, beli tak ada waktu. Kalau kata saya beli tanah tu 20 tahun, itu tidak beli dah tu, sewa 20 tahun. Mana beli kena beli tu. Jadi dalam istilah disebut ghair riba, tak termasuk riba. Riba bukan muamalah, bukan jual beli. Pasal wa harramar riba, Allah Taala haram dah riba. Jual beli ni satu perbuatan yang diiktiraf oleh syarak, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana riba ni bukan diiktiraf oleh Allah. Wa qardin, dan juga utang. Utang ini tak masuk dalam jual beli. Utang bukan jual beli. Pasal itulah bila kita cuma istilah orang Melayu ni, pinjam dengan hutang tu lain ke sama? Boleh jadi istilah orang kampung ni, saya nak pinjam duit. Pinjam tu dengan hutang tu kena beza. Pinjam dengan hutang sama ke tak sama? Cuba kaji. Kalau kita pinjam, saya nak pinjam ni cermin mata awak ni, boleh kita hantar benda lain, kena atas hak ni juga tu dia, itu mana pinjam. Tetapi kalau kita berhutang, saya nak berhutang benda ni, tak payah hantar hak ni, hak mana-mana punya petanya benda yang sama kena hantar. Itu makna berhutang. Jadi kita hari ni kena beza di antara jual, sewa, pinjam, hutang. Saya nak berhutang, saya ni susuk dah, nak minta berhutang beras 20 kilo, bagi. Boleh tak boleh kita pinjam beras 20 kilo? Boleh. Tak boleh. Kalau kita pinjam, kita kena hantar balik 20 kilo. Tak ada nak dengan beras tu. Itu ada perbezaan sedikit. Jadi hari ni kita nampak beza di antara hutang dengan jual. Hutang tak masuk dalam jual, pasal dia tak jadi milik dia, milik kita sampai bila-bila pun. Cuma orang tak payah hutang, itu bab lain. Bab dia apa ni, hak tak juruh dia tu cerita lain. Tapi hutang dengan jual ni berbeza. Karena itulah bila sebut tentang jual, maka dia akan berlaku pertukaran. Barang-barang riba ni berlaku pertukaran segera. Tetapi kalau kita berhutang, saya nak berhutang dengan awak 10,000, dia bagi kita 10,000. Bagi tak bagi? Bagi.
Jadi kita boleh tangguhkan nak bayar bila-bila. Cumanya jangan ada tambahan. Kalau ada tambahan tu dia panggil riba. Nak boleh 10,000. Nak bayar bila? Setahun lepas. Bayar 12. Jadi 12 tu kira riba lah. Sebab sudah ada tambahan. Yang penting bagi kitanya perbezaan di antara hutang dengan jual. Jadi kita hari ni bila kita pergi mana-mana di syarikat keuangan, dia tulis berjalan itu pinjaman mengikut Islam. Apa dia pinjam ikut Islam? Pinjam kena tahu balik. Banyak tu juga. Ini satu istilah yang disalah faham. Pinjaman skim pinjaman menurut Islam. Mana ada skim pinjaman menurut Islam? Nak pinjam menurut Islam, mana pinjam kita tak balik. Mana kalau kita berhutang kena bayar banyak tu ya. Awak berhutang berapa ratus? 5,000. Bayar 5,000. Wal tak boleh lebih sikit. Ulama-ulama bahas kalau nak lebih pun sekadar berapa harganya buku tulis dia nak tanda hutang kita. Kita kata harga fail RM5. Harga stain RM10. Harga kertas RM2. Berapa saat ni? RM10. Harga kertas RM2, fail RM5. RM15, RM17. Jadi sekadar RM5,000, RM17. Kerana RM7 itu, RM17 itu dia panggil proses. Nak tanda hutang, nak sipir fail, itu saja. Tapi kalau naik peratus, 5%, naik 1%, tak ada peratus. Sekadar itu saja yang dibenarkan oleh Majma' Al-Fiqhi bahawa betul-betul mempunyai 100,000 pun siapa juga harga fail saat ni je boleh naik. Itu jadi satu istilah yang perlu dibetulkan. Kalau kita minjam, mana pinjam kena atas balik. Maknanya kita nak berhutang. Bila nak berhutang tak boleh tambah. Sekarang ni mana ada bank dalam dunia hari ni yang buat pinjaman bui hutang kau orang tak ada agak-agak. Payahlah gitu. Maka bank oleh kerana dia ni penjual, bank ni peniaga, saudagar, dia nak untung. Maka berlakulah kita bukan pergi pinjam dengan dia, tetapi kita pergi membeli dengan dia. Pergi mana tu? Saya nak pergi beli dengan bank. Beli apa? Nak beli rumah, nak beli kereta, nak beli tanah, nak beli apa saja pun beli. Cumanya proses tadi perlu kena hati-hati. Jangan jadi tindak dua kali. Kita pergi payah deposit atas nama kita kepada syarikat, kemudian bank pula beli jual balik barang itu pada kita, maka bertindaklah jual barang kita sendiri. Maka pada itu tidak sah. Jadi hati-hati di dalam proses kita belajar ni, insya-Allah. Mungkinlah benda ni agak payah, tapi sehari demi sehari dengan kita dengar, dengan kita selalu ulang kaji masalah ini, insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala akan buka kepada kita pintu kefahaman dalam bab ini. Semoga kita selamat daripada terjerumus ke lembah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya kalau kita lihat hari ini dalam suasana masyarakat kita duduk penuh dengan kekeliruan. Keliru tak keliru kita ini? Keliru. Dalam bab makan minum pun kita tengok berapa jenis ada tanda halal. Tanda halal apa jenis ada? Oh ni tanda halal lagu ni, oh ni tanda halal lagu ni. Kalau tanya ni tanda halal siapa ni? Oh ni tanda halal Cina. Oh ni tanda halal apa? Tanda halal Jakim. Tak tahu tanda halal dari mana. Ayat boleh tulis halal, ikan boleh tulis halal. Ayat ditulis halal tak apa. Sembelih mengikut syariat Islamiah. Betul lah mengikut dia ayat. Lepas tu pergi peti sebelum ambil supik ikan, mengikut syariat Islamiah juga sebelah ikan. Jadi pasal tu lah kita nak percaya tu jadi macam satu kekeliruan yang agak susah lah kita nak percaya hari ni. Mari pula di zaman kita hari ni kebanyakan halalnya ditanggung. Tidak tanggung halal kan? Tak boleh tanggung. Orang jual tanggung halal. Tak apalah kalau ada panel betul, dapat logo halal, dapat CG halal daripada kerajaan tu, daripada jabat agama tu, betul lah ditanggung halal. Tapi ada satu kedai lagi, bukan tanggung halal, dia panggil digantung halal. Lo ni banyak kedai digantung halal. Tahu kan gantung halal? Tulis halal tu dia gantung dinding. Kita pun tengok halal dah tu masuk. Cuba tanya nak tahu tu kedai tu. Halal ke haram? Kata mai tengok CG, hok tahun berapa lagi halal ni? Kadang-kadang hok halal hok dia gantung tu, hok tahun 90 lagi. Tak baru-baru lagi CG tu. Jadi halal ke tidak hok sampai dah ni wallahu alam. Jadi kita pakai percaya belaka. Mari fitnah hak baru ni pula ni, hak berat sikit lagi ni. Dulu okey juga kalau kita pergi kita duduk di bandar kita ni, tak apalah di bandar macam ni kita tahulah mana kedai ni kedai, Pak Mak ni kedai, Pak Ngoh ni kedai, orang sudah boleh masuk. Tapi kalau kita pergi di bandar lain yang kita tak biasa, kedai kita tak biasa. Apakah cara kriteria kita nak pilih kedai tu? Lagu mana cara?
Mestilah kita tengok bila ada tulisan Allah, ada tulisan Bismillah. Ni orang Kedah, orang Islam. Tak apalah, kita tak payah tanya lah awak pandang ngucap ke tidak, maya ke tidak, tu cerita lain dah kita dah. Sebab tanya tu dia kata pergi lain lah, Kedah lain banyak lagi tanya, interview nak pula dia ni. Okey, Kedah kan. Apa kata sikit masa hari lagi? Dengan kecelaruan yang ada dalam dunia hari ni, semua orang tak lekat nama Allah belakang dia. Masa tu kita nak pilih macam mana nak masuk Kedah. Kalau tanya awak orang Islam kata anda ni, dia jawab apa? Dia kata Allah pun Tuhan kita juga. Jadi kita nak marah pun tak boleh, mungkin Allah Tuhan kita juga kan. Jadi itu dia panggil implikasi yang ada di hadapan kita hari ni agak sukar dalam masalah kita ni. Lo ni kita boleh milih tengok ada tulisan Allah, agak-agaknya orang Islam. Tapi sikit lagi semua boleh guna. Asal kalau dia nak guna nama Allah kak, muka Tuhan bersama. Jadi tindakan yang dia orang buat hari ni, tuan-tuan kena ingat bukan satu tindakan yang kecil. Tindakannya akan mencelarukan suasana kita hari ni, kerana bagaimana kita nak nak tahu ni rumah orang Islam ke tidak, semuanya tepek nama Allah belakang. Sikit lagi mungkin logo tu dia panggil lafzul jalalah, nama Allah Taala tu boleh jadi lebih kau laku lah sikit lagi. Orang kata sini. Sebab kita marah kan ada Allah pun Tuhan kita juga. Nak marah kan? Tak boleh marah dah masa tu. Boleh marah lagi? Tak boleh marah. Kita di sini memang kita nampak rupa. Tapi kalau tuan-tuan negeri Arab, pergi ke Mesir, pergi ke mana, rupa kecik Arab belakang. Cuma bezanya kita masuk Kedah, dia misalnya tak jawab. Assalamualaikum, tak jawab. Tak jawab, beza. Kawan-kawan kita bawa sekali, misalnya apa, dia Kedah Cina, kata mana tahu pak kita Cina nampak dengan mata ripik dia, dengan bulu tiap panjang, hak tak pakai baju tu lah. Hak sini Arab belakang. Mana perbezaan sudah tidak ada, tapi kecelaruan ini kalau timbul isu semua Kedah boleh lekat nama Allah Taala sikit lagi belakang. Jadi lagi susah kita untuk membezakan di antara Kedah orang Islam dan tidak Islam. Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan muslimin dan muslimat, dalam kita duk bicara tentang halal haram dalam makanan, mungkin orang kita ni sensitif dengan halal haram dalam makanan, sensitif sangat. Tapi dalam halal haram dalam bab jual beli ni agak-agaknya sensitif atau tidak? Berita semalam, kita dengar berita dari radio semalam, dia kata perbankan Islam di Malaysia ni baru 20%. Sedangkan umat Islam di antara umat yang dikira majoriti atas kertas lah, tak kira hak realiti wallahu alam. Tapi kenapa perbankan Islam hanya 20% bukan 50%? Di mana perginya sahabat kawan-kawan kita hak lain? Duk mana? Jadi sepatutnya kita bila kita umat orang Islam, kita mesti hijrah. Duit aku duk mana lah ni? Duk dalam bank-bank yang konvensional. Dia panggil bank konvensional ni mana bank KP. Hak belum sunat lagi. Jadi wajib hari ni tuan-tuan pindah bank akaun kita daripada bank KP ni, bank konvensional ni, pindah kepada bank Islam. Tak kira lah apa nama bank tu, yang pentingnya naknya perbankan Islam. Sebab apa? Apa sebab? Sebabnya perbankan Islam sama ada duduk di bank yang bercampur, mana ibu dia nya kafir lagi, ada kaunter Islam, ataupun memang yang asli Islam, yang bank Islam betul tak? Bank Islam Malaysia berhad, itu hak nama Islam betul. Bank muamalat, itu Islam tak campur. Apa lagi nama? Bank rakyat sudah sunat dari ini. Pasar agro Islam kau tak lagi. Berapa lagi nama? RHB, hak luar, hak mari daripada luar, bank-bank mari daripada luar, iaitulah bank apa ni, Rajhi Bank, hak mari daripada Arab Saudi. Kuwait Finance House, ASEAN Finance Bank mari daripada Qatar. Ada 2-3 nama hak mari luar. Yang pentingnya kenapa kita kena pindah daripada, kena hijrah daripada bank riba ni kepada bank Islam? Kerana kita tahu bukan 100% lagi bersih, tetapi di sana percubaan yang besar sudah ada. Setiap bank ni mesti ada 4 orang atau lebih lagi panel syariat. Tahu mana panel syariat? Ustaz-ustaz kita yang pakar dalam bidang keuangan Islam ini ada dalam panel tu yang mengawal selia tengok. Ni nak jadikan perbankan Islam, nak tulis air Islamic Bank ni, dia mesti trust perniagaan dia, pelaburan dia tidak letak di tempat yang haram dan tidak berlaku riba secara terang-terangnya, dan cara akadnya mengikut cara Islam.
Maknanya kita boleh mengatakan bahawa apa-apa terjadi pun kita boleh bersandar. Ya Allah, saya tak duit saya dalam bank ni kerana ada panel syariah mengatakan harus letak di sini. Muamalat dia harus. Ada ketidakpelepasan untuk kita setelah didakwa di hadapan Allah SWT pada hari kiamat nanti. Ada tidak hujah? Ada. Tapi kalau mari malaikat bawa file riba tambur depan mata. Kenapa kamu duduk sini? Kita nak jawab apa depan Allah SWT? Nak jawab apa tuan-tuan? Boleh jawab, saya tak tahu. Tak tahu apa tak pergi ke bank Islam yang banyak tu. Di zaman kita hari ni, zaman yang belum ada bank Islam dulu, boleh jadi kita kata darurat. Hari ni darurat kata darurat, perbankan Islam yang penuh depan mata kita. Kenapa tak mau berubah? Kalau tuan-tuan masih lagi berasa tak mau berubah lagi, ingat pertemuan kita, muhasabah hisab kita dapat Allah SWT, apa hujah kitanya? Kita tak mau berubah kepada bank Islam. Apa hujah kita? Jadi berat atau berat depan Tuhan nanti? Berat. Hak ni sekurang-kurangnya ada panel syariat. Panel syariat ni mesti bertanggungjawab di hadapan Allah SWT nanti. Kenapa dia meluluskan berbank ni? Kita tahulah kawan-kawan kita dalam panel syariat memang agak letih. Dia buat lagu lain, pelaksanaan lagu lain, tapi ada tempat kita nak sandar. Kita tak mahu kau ustaz kita tu. Nasib baik dari dia berani duduk situ. Terlebih bila ada kawan kita jepuk anak masuk salah seorang daripada nak mengislamkan sebuah bank, kita tabik 12 lagi. Anak kata minta maaf, anak tak berani nama kita dilekat di dinding bank. Inilah panel syariah yang menyebabkan orang beli produk dia kerana percaya kepada kita. Maknanya kita bertanggungjawab di hadapan Allah SWT. Walau macam mana pun mereka telah berijtihad, berusaha untuk mengislamkan bank-bank yang ada. Kita sebagai umat Islam wajib menyokong satu padu. Jadi setengah orang kita ni masih lagi degil atau masih keliru. Dia kata pasal apa? Bank Islam ambil 3%, 3.5% keuntungan. Bank hak konvensional ambil 2,5% ya. Kita tak tahu 2,5% tu tulis atas kertas tuan-tuan. Hak dia beranak hari-hari tu beriak naik kita tak sedar. Hak orang royak betul-betul aku nak 3% ni kita kata mahal ni. Hak murah hak 25%, tapi dia naik. Hak tu dia panggil interest, riba dia tu naik. Bercambah lebih pada kulat lepas pada hujan. Kita tak perasan. Jadi kita kena ingat dosa dan pahala Allah tak di hadapan mata kita. Halal dengan haram bukan duduk dimakan minum saja. Halal dan haram duduk di keuangan kita. Halal haram dalam bab nikah kahwin. Halal haram dalam bab berpakaian. Semua sekali benda yang perlu diperbetulkan. Kalau tidak, kita akan menyesal di akhirat nanti. Sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sambung dalam bab Al-Qard pada jalsah kita yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.